A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama dan utama, terimalah salam ukhuwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, selamat kita bertemu sekali lagi pada bahagian kita yang keempat dalam kita mengupaskan kitab At-Tawakkul karangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullahu taala. Kalau pada sesi sebelum ini kita dah bahaskan tentang fasal yang pertama, iaitu berkaitan dengan kelebihan tawakal menurut Al-Quran dan juga menurut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pada sesi kali ini kita nak bahaskan fasal yang kedua, iaitu berkaitan dengan hakikat sebenar tawakul. Hakikat tawakal. Pada sesi sebelum ini, kita ada bahaskan tentang kelebihan orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita ada sebutkan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji, Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada mukadimah fasal yang kedua ini, Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia menegaskan bahawa menjelaskan makna tawakul ataupun tawakal dengan secara tepat adalah penting bagi mereka yang ingin menghiasi diri mereka dengan akhlak ini. Jadi kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kalau kita nak hiaskan diri dengan sifat tawakul ataupun tawakal ini, terlebih dahulu kita kena faham apa itu yang dimaksudkan dengan perkataan tawakal. Bahkan kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam mukadimah fasal yang kedua ini, beliau mengatakan ada sebahagian di kalangan manusia, mereka merasakan, mereka menyangka bahawa apa yang mereka lakukan itu adalah tawakal, tapi sebenarnya apa yang mereka lakukan itu belum sampai kepada tahap ataupun kepada makna tawakal. Dalam fasal yang kedua, Dr. Yusuf Al-Qaradawi beliau menukil banyak perkataan para ulama yang silam berkaitan dengan makna tawakal. Beliau menukil kata-kata Imam Ahmad rahimahullahu taala dan beliau juga menukil ramai di kalangan para ulama silam kita. Antara ulama silam yang beliau menukil perkataannya berkaitan dengan pengertian tawakal ini adalah Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala yang diambil daripada kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, tawakkul ataupun tawakal ini diambil daripada perkataan wakalah. Dan wakalah daripada sudut bahasa maksudnya adalah menyerahkan sesuatu urusan kepada seseorang. Menyerahkan sesuatu urusan kepada seseorang dan meletakkan pergantungan kepada orang tersebut. Orang yang diserahkan urusan kepadanya dipanggil sebagai wakil, manakala orang yang menyerahkan urusannya dipanggil sebagai mutawakil. Jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, sebagaimana yang dinukil oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kata Imam Al-Ghazali, tawakul ataupun tawakal ini adalah umpama pergantungan hati kepada al-wakil sahaja. Jadi pergantungan hati kepada al-wakil. Al-wakil tadi kita mengatakan adalah pihak yang mana kita serahkan urusan kita kepadanya. Jadi dalam bab kita bincang tentang tawakal, yang kita maksudkan dengan pihak al-wakil ini adalah kita bergantung hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Jadi itu adalah kata-kata ataupun pandangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala yang dinukil oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya At-Tawakkul. Selain daripada kata-kata ataupun pandangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, Imam Dr. Yusuf Al-Qaradawi juga ada menukil pandangan kata-kata sebahagian di kalangan ulama silam kita. Salah seorangnya adalah Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala daripada kitabnya Madarijus Salikin. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kalau kita nak faham hakikat sebenar tawakal, kan, dia terdiri daripada beberapa perkara. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim, sebagaimana yang dinukil oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, tawakal ini dia merangkumi beberapa perkara. Yang pertama sekali, yang paling penting adalah mengenal Ar-Rabb, iaitu Allah Subhanahu wa taala, dan mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nak betul-betul faham tawakal, kita kena kenal Allah Subhanahu wa taala, kita kena kenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak sifat, salah satu sifatnya adalah sifat kekuasaan. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha berkuasa. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala,
Juga antara perkara penting yang kita perlu ada ketika mana nak faham kalimah istilah tawakal ini adalah tentang tauhid. Kan? Jadi kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, tidak akan lurus tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan kalau lurus tauhidnya, melainkan kalau suci ataupun benar tauhidnya. Kalau sekiranya dalam hati seseorang masih ada unsur-unsur kesyirikan, maka ada kecacatan pada tawakalnya. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, jika seseorang menoleh ataupun mengharapkan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka tawakalnya itu dianggap sebagai berkurangan. Juga ada disebutkan dalam kitab itu, sebagian orang mereka menyangka bahawa tawakal tidak akan menjadi sah kecuali dengan menolak asbab, kecuali dengan menolak usaha. Jadi seolah-olah bagi sebagian orang, seseorang itu tidak dianggap sebagai benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala melainkan kalau dia meninggalkan usaha perbuatan. Itu adalah pandangan statement yang dikeluarkan oleh sebagian pihak. Maka disebutkan dalam kitab itu ataupun oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ini boleh jadi benar jika yang dimaksudkan dengan menolak asbab, jika yang dimaksudkan dengan meninggalkan usaha adalah menolak usaha daripada hati. Apa yang dimaksudkan dengan menolak usaha daripada hati? Maksudnya adalah menolak pergantungan kepada usaha kita. Kan? Membersihkan hati kita daripada bergantung kepada usaha. Yes, kita berusaha, tidak menjadi masalah. Tetapi kita bersihkan hati kita daripada meletakkan pergantungan kita kepada usaha. Jadi hati kita itu, kita letakkan pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nak tegaskan, tawakal dia tidak menafikan usaha. Orang itu meletakkan pergantungannya kepada Allah, dalam masa sama juga dia melakukan usaha melalui anggota badannya. Tetapi dalam hatinya pergantungan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali tadi. Kan bergantungan hanya kepada Al-Wakil, pergantungan hanya diletakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak letakkan pergantungan hati kita kepada usaha yang telah kita lakukan. Perkara yang ketiga dalam kita memahami tawakul ataupun tawakal, perkara ketiga yang penting kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala adalah hati kita mesti bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan hati kita harus rasa tenang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak meletakkan pergantungan kita kepada usaha yang telah kita lakukan. Bahkan kita mencabut daripada hati kita rasa pergantungan kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beberapa contoh yang diberikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala untuk menegaskan, untuk explain, menjelaskan poin yang ketiga ini. Contoh pertama adalah dia bagi ibarat ataupun umpama seorang yang dia berdepan dengan musuh yang kuat. Seseorang lelaki dia bertemu dengan musuh yang kuat, yang beliau rasa yang beliau tidak dapat menandingi musuh tersebut. Lalu dia melihat ada satu benteng, dia melihat ada satu kawasan yang boleh digunakan sebagai tempat perlindungan. Dan tempat perlindungan tersebut ada pintu yang terbuka. Lalu lelaki ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam tempat tersebut, tempat berlindung tersebut. Kemudian ditutup pintu tersebut. Dan lelaki tersebut dia melihat kepada musuhnya daripada dalam benteng tersebut. Daripada dalam tempat perlindungan tersebut. Jadi lelaki tersebut berada kat dalam satu kawasan yang ditutup, manakala musuhnya berada di luar. Kan? Contoh yang kedua yang diberikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala adalah seumpama seseorang yang diberikan 1 dirham oleh raja, kemudian dirham itu dicuri. Lalu raja berkata kepada lelaki yang kehilangan duit tersebut, kalau kamu datang kepada aku, akan aku berikan dirham yang berlipat kali ganda. Jadi kalau sekiranya lelaki ini, dia benar-benar yakin kan, dengan kata-kata raja tersebut, kalau dia benar-benar yakin akan kekayaan yang dimiliki oleh raja tersebut, maka dia tidak akan rasa sedih dengan kehilangan 1 dirham tadi itu. Kerana dia yakin, dia letakkan pergantungannya kepada raja tadi. Untuk menjelaskan poin ini juga, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dia beri contoh yang ketiga adalah seorang bayi yang bergantung kepada tubuh ibunya untuk mendapatkan susu. Jadi hati bayi tersebut dia terpaut kepada ibunya dan bukan kepada orang lain.
Bahkan kata sebahagian di kalangan para ulama silam kita, seorang mutawakil, seorang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah umpama seorang bayi yang meletakkan pergantungannya kepada tubuh ibunya untuk mendapatkan susu. Kan? Jadi sebagaimana seorang bayi dia meletakkan pergantungan kepada ibunya untuk mendapatkan susu, begitu juga dengan seorang mutawakil, orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hatinya hanya terpaut, hatinya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Perkara yang keempat yang penting dalam kita nak memahami hakikat tawakal ataupun tawakul adalah mesti ada rasa sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Bahkan bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia akan mendorong seseorang untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan dalam fasal yang kedua ini tidak dapat digambarkan seseorang meletakkan pergantungannya kepada orang yang lain tetapi dalam masa yang sama dia mempunyai buruk sangka terhadap orang tersebut. Jadi mesti ada sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang kelima yang penting dalam kita memahami tawakal adalah hati seseorang hamba itu mesti berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia meninggalkan sebarang bentuk penentangan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan diberikan contoh dalam fasal yang kedua itu adalah hati seorang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah umpama seseorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah umpama jenazah di hadapan tukang mandi jenazah. Kan? Jadi apa sahaja yang dilakukan oleh tukang mandi jenazah tersebut, jenazah itu dia tidak akan bergerak. Kan? Jadi hati kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang dimaksudkan dengan hati berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah seperti berserahnya seorang hamba sahaya, seorang slave kepada tuannya, kan? Kepada master, kepada tuannya, dia mentaati segala perintah tuannya. Dia tidak menentang tuannya. Jadi yang kelima yang perlu kita faham tentang tawakal ni adalah hati seorang hamba itu dia berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia meninggalkan sebarang bentuk penentangan terhadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak mempersoalkan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam dalam kita memahami tawakal adalah perlu menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi salah satu contoh yang diberikan dalam fasal yang kedua ini adalah umpama seorang anak yang lemah, dia menyerahkan segala urusannya kepada ayahnya. Anak yang lemah diserahkan urusannya kepada ayahnya dan anak tersebut dia merasa yakin yang ayahnya lebih mengetahui tentang cara menguruskan diri anak tersebut. Anak tersebut merasa yakin bahawa ayahnya lebih mengetahui tentang kemaslahatan diri anak tersebut berbanding dengan anak itu sendiri. Jadi seorang anak yang lemah, dia menyerahkan urusan dirinya kepada ayahnya yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan diri anak tersebut. Jadi kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam perbahasan ini, saya nak rumuskan, jadi apa sebenarnya hakikat sebenar tawakul? Ada beberapa poin yang penting yang kita nak kongsi, rumuskan dalam sesi kali ini. Pertama sekali yang kita ingin tegaskan adalah tawakal, kata para ulama kita, dia adalah amalan hati. Tawakal, dia adalah amalan hati. Jadi bila dia amalan hati, hendaklah seseorang itu dia meletakkan pergantungan hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Kita tak meletakkan pergantungan kita kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan suka juga kita ingin tegaskan bahawa tawakal tidak menafikan usaha yang dilakukan oleh anggota badan. Kan? Jadi tawakal, sebagaimana yang pernah kita bahaskan sebelum ini, dia tidak menafikan usaha. Boleh sahaja seseorang itu melakukan usaha, tapi dalam masa yang sama, hatinya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. And the final point yang kita nak tegaskan dalam sesi kali ini adalah membersihkan hati. Tawakal itu adalah membersihkan hati daripada meletakkan pergantungan kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk usaha kita sendiri. Walaupun kita dah berusaha dengan menggunakan anggota badan kita, tetapi kita tidak meletakkan pergantungan kita kepada usaha yang kita keluarkan. Bahkan kita meletakkan pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu saya rasa adalah di antara poin-poin yang penting yang cuba dikemukakan, diutarakan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi
dalam fasal yang kedua berkaitan dengan hakikat tawakal. Jadi insya-Allah pada sesi yang akan datang kita akan bahaskan tentang skop tawakal. Apakah di antara urusan-urusan ataupun apakah di antara perkara-perkara yang memerlukan kita sebagai hamba untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja daripada saya dalam sesi kita pada kali ini. Sampai kita bertemu lagi pada sesi yang akan datang. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.